Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Luqman. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang diet dan nutrisi yang memenuhi kepada keperluan aktiviti tubuh badan manusia ataupun circadian rhythm menurut ajaran agama Islam. Baiklah, poin pertama yang hendak saya kongsikan di sini adalah tentang pengambilan makanan halal yang memberikan kebaikan dan makanan haram akan memberikan keburukan kepada tubuh badan manusia. Jadi makanan halal dan makanan haram ini sangat jelas disebut dan dinyatakan dalam Islam, hukum syarak. Jadi apakah makanan halal? Makanan halal ni adalah makanan yang dibenarkan oleh syarak, seperti makanan yang seperti daging yang disembelih, binatang-binatang yang bukan daripada binatang yang dilarang, dan makanan yang tidak memabukkan. Dan apakah makanan yang haram? Makanan yang haram ni adalah makanan yang mendatangkan kemudaratan dan juga tidak mematuhi syarak, hukum-hukum syarak. Sebagai contoh, binatang yang tidak disembelih ataupun disembelih mengikut tujuan penyembahan dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat seperti memabukkan dan sebagainya. Jadi saya akan fokuskan tentang makanan haram yang dalam konteks circadian rhythm, yang menyebabkan gangguan kepada sistem tubuh. Jadi poin yang saya hendak ambil di sini adalah tentang pengambilan arak, pengambilan arak dan kesannya. Jadi bagaimanakah alkohol itu memberikan impak kepada aktiviti tubuh badan manusia circadian rhythm lah. Jadi dalam tubuh badan manusia, seperti yang kita sedia maklum, tubuh badan manusia melakukan proses metabolisme. Oleh itu, dalam alkohol yang mengandungi kadar etanol, ia akan menjejaskan kadar metabolisme tubuh, kerana tubuh hanya dapat memproses 7 gram etanol dalam tempoh 1 jam. Jadi cuba kita bayangkan, sekiranya seseorang individu itu mengambil kadar alkohol yang berlebihan. Dalam fakta menyatakan bahawa satu botol alkohol itu akan mengambil masa 12 jam untuk proses metabolisme terhadap etanol itu. Maka ianya akan menjejaskan kepada penghadaman di hati lah. Jadi akan merosakkan kerosakan di hati dan secara tidak langsung akan merosakkan fungsi-fungsi organ yang lain, terutamanya otak. Jadi akan menyebabkan khayal, tidak menyebabkan tidak boleh berfikir dengan waras, dan menyebabkan sistem imunisasi badan akan rosak. Jadi berdasarkan buku Allah.ku ini yang saya buat sebagai satu rujukan, di sini juga menyatakan di mana kesan buruk terhadap penggunaan alkohol ni antaranya ialah menyebabkan penglihatan menjadi kabur, dan juga pendarahan pada kerongkong, dan juga menyebabkan gangguan pernafasan, kerosakan hati, kelemahan otot, luka dalam usus kecil, mati pucuk bagi lelaki dan wanita, dan juga menyebabkan osteoporosis di mana tulang menjadi rapuh, dan juga kanser usus kecil, dan luka di dalam parut, degupan jantung tidak berkala, gangguan percakapan, dan akhir sekali adalah yang terutama iaitu kerosakan otak dan juga ketagihan dan strok. Dan ini semua adalah disebabkan kerana gangguan terhadap metabolisme. Jadi sistem imunisasi badan ataupun tubuh kita akan terganggu dan lebih mudah untuk mendapat pelbagai jenis penyakit. Oleh itu, secara kesimpulannya, saya menyaran kepada seluruh masyarakat supaya hindari daripada mengambil alkohol dalam kehidupan, kerana ianya dapat mendatangkan mudarat yang sangat teruk kepada tubuh. Ibarat kita menelan racun ke dalam tubuh, kerana ia merosakkan sistem imunisasi tubuh untuk melawan pelbagai jenis penyakit dalam tubuh badan kita. Baiklah, poin yang seterusnya adalah tentang madu yang diturunkan bersama wahyu. Jadi kelebihan madu ini dinyatakan dalam sebuah hadis sahih, iaitu yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah, di mana hadis tersebut berbunyi, alaikum bisyifa'aini al-ansa wal Quran. Di mana maksudnya ialah, hendaklah kamu mengambil dua jenis penawar, iaitu madu dan Al-Quran. Jadi di sini kita dapat lihat betapa pentingnya
madu kepada keperluan tubuh manusia, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang saya bacakan tadi. Okey, baiklah. Kita juga haruslah berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah telah merahmati hamba-hambanya dengan meletakkan penawar kepada berbagai jenis penyakit itu bersifat manis. Di mana kalau seperti kita sedia maklum, di mana ubat-ubatan untuk menawar penyakit ini adalah bersifat pahit dan sebagainya. Namun Allah SWT telah meletakkan ia sebagai sifat yang disukai oleh manusia, itu sifat manis. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya akan ceritakan sedikitlah tentang salah istilah madu. Jadi madu ini berasal daripada perkataan Sanskrit, iaitu madu, M-A-D-H-U, madu iaitu perkataan Sanskrit yang bermaksud manisan. Jadi madu ini sebenarnya sangat terkenal dalam kalangan Mesir purba kuno, di mana ianya digunakan sebagai manisan, dan ia juga digunakan untuk perubatan seperti luka dan sebagainya. Jadi madu ni terkenal pada tahun 3000 sebelum Masihi pada zaman Mesir kuno, di mana ia digunakan sebagai manisan dan juga digunakan dalam industri perubatan, di mana ianya juga digunakan untuk merawat luka, parut, dan juga dalam bidang pembedahan. Jadi dengan menggunakan madu, dia akan mempercepatkan lagi kadar penyembuhan. Baik, jadi sekarang ni kita lihat bagaimanakah madu itu dapat dikaitkan dengan circadian rhythm ataupun aktiviti tubuh badan manusia. Jadi seperti yang kita sedia maklum, tubuh badan manusia ini mempunyai metabolisme dan juga mempunyai sistem pencernaan terhadap vitamin-vitamin ataupun elemen yang masuk ke dalam tubuh badan kita lah. Jadi madu ini mempunyai kadar molekul gula ataupun fruktosa yang sangat tinggi. Jadi kelebihan madu itu adalah mudah dicerna. Jadi dalam tubuh badan manusia, manusia sangat memerlukan glukosa dalam tubuh, terutamanya di bahagian otak. Otak sangat memerlukan glukosa yang sangat tinggi. Oleh itu kadar resapannya amatlah penting untuk memastikan seseorang itu lebih cergas, lebih mudah untuk mengerti apa yang dipelajari. Jadi madu ini tadi dengan bersifat mudah dicerna akan membantu kadar glukosa diserap ke bahagian otak dengan lebih baik. Jadi bagaimanakah cara ataupun amalan yang perlu dilakukan untuk mengamalkan madu pada setiap hari? Jadi caranya adalah madu itu tadi perlu diambil dalam jumlah 1 sudu teh dan dicampurkan dengan air panas. Kemudian kita kacau sehingga sebati dan kita minum dan amalkan pada setiap pagi. Jadi kesannya itu telah terbukti dan telah dikaji, di mana ianya dibuktikan bahawa kadar resapan itu hanya berlaku dalam tempoh 7 minit sahaja untuk meresap seluruh glukosa itu tadi ke dalam pembuluh darah dan terus ke otak, dan menyebabkan seseorang lebih cergas, lebih aktif dan lebih cergas. Baik, seterusnya adalah madu membantu dalam proses pembentukan darah, di mana ia juga merupakan salah satu proses circadian rhythm, iaitu aktiviti tubuh badan manusia yang disebut sebagai erythropoiesis, di mana sel-sel baharu ini dihasilkan oleh sumsum tulang utama kita untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang baharulah. Jadi bagaimanakah madu ini membantu dalam proses ini? Jadi madu ini dia membekalkan lebih banyak tenaga kepada tubuh badan manusia untuk menghasilkan sel-sel, dan ia juga dapat mengawal atur cara setiap aktiviti sel dalam menghasilkan proses ini. Baiklah, saya ingin kongsikan sedikit fakta menarik tentang madu. Tahukah anda bahawa lebah-lebah yang baru menetas dalam koloninya akan diberi makan oleh lebah-lebah yang bertanggungjawab untuk memberi anak-anak lebah itu tadi dengan madu, kerana mereka seolah-olah yakin dan percaya bahawa kemampuan madu itu dalam merawat dan membantu dalam pembesaran lebah-lebah yang baru menetas. Baiklah, bukan itu sahaja kelebihan madu kepada manusia, malah ianya juga memberi pelbagai lagi
kelebihan kepada tubuh badan manusia, seperti madu ini mampu untuk membunuh bakteria. Saya baca ini berdasarkan buku Allah Dr. Quidni di Majlis Sindab. Dia menyatakan pelbagai jenis kelebihan madu kepada manusia. Okey, seterusnya juga madu ini berfungsi untuk merawat ataupun membantu dalam mengubati sakit jantung, di mana madu ini dapat mengembangkan kapilari darah untuk membantu darah untuk sampai ke jantung dengan lebih mudah dan memberikan kelegaan kepada mereka yang menghidapi masalah sakit jantung. Okay, seterusnya madu ini juga adalah untuk merawat penyakit paru-paru, sesama, bisul, jerawat dan infeksi kulit. Madu ni juga digunakan dalam peperangan, seperti contoh Dr. Danov ni merupakan seorang pakar dalam merawat prajurit-prajurit yang cedera dalam peperangan, dan beliau sendiri mengiktiraf madu ini sebagai satu ubatan yang sangat berkesan untuk merawat luka-luka yang ada pada prajurit-prajurit yang menjadi mangsa dalam peperangan, di mana beliau sendiri membawa ubat-ubatan yang moden, namun apabila hendak diaplikasikan ataupun hendak digunakan kepada prajurit, ini tidak sehebat kemampuan madu itu untuk merawat luka. Dengan menggunakan madu, penyembuhan yang berlaku terhadap luka itu sangat cepat. Dan seterusnya adalah masalah gangren. Gangren, di mana gangren ni ialah masalah dari segi diabetes, kalangan mereka yang mempunyai masalah diabetes. Bagi mereka yang mempunyai masalah kencing manis diabetes ini, apabila berlaku luka, ianya sangat sukar untuk merawat masalah luka itu, dan hanya madu yang dapat membantu untuk merawat luka itu tadi dengan keadaan yang baik. Dan Dr. Jamal Burhan juga menyatakan bahawa madu ini juga dapat mengatasi masalah kencing manis itu sendiri. Dan seterusnya adalah ubat sakit mata, dan dia juga merupakan ubat kepada sakit gigi, seriawan dan penyakit mulut, keguguran rambut, kemudian infeksi kepada pundi kencing, sebagai contoh mereka yang mempunyai hepatitis ataupun mereka yang terkena infeksi virus yang disebabkan pelbagai jenis masalah lah, macam hubungan secara luar badan dan sebagainya. Dan juga ianya merawat kepada kolesterol, di mana dia dapat mengurangkan kadar kolesterol dalam darah dan dapat merawat masalah mandul, di mana ini sangat terkenal dalam perubatan Yunani dan Ayurveda. Seterusnya dia dapat merawat kepada keletihan, di mana kerana ianya mempunyai molekul glukosa yang sangat tinggi, dan seterusnya dapat merawat sakit perut, kanser dan juga kembung. Begitulah kelebihan madu kepada tubuh manusia.